Baik, kita kembali lagi meneruskan Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Kalau tadi di awal tadi kita telah pun memberikan adanya segmen tazkirah kita, jauhi sikap ananiah. Saya tadi apa sebenarnya ananiah? Jadi tadi dapat jawapan. Apa tadi Rintan? Ya, ananiah ini maksudnya mementingkan diri sendiri. Mementingkan, ya, itu yang akan kita dibawakan bersama ni, dan untuk mengetahui bersama macam mana untuk kita ni mengelakkan ataupun menjauhi sikap ananiah ataupun mementingkan diri sendiri. Jadi alhamdulillah ni Atul ya. Kita hari ini telah pun menjemput tetamu undangan kita, dan kita perkenalkan sebelah sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu penolong pegawai perkembangan agama. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, didoakan jua Intan dengan Atul pun dalam keadaan sehat. Ceria saya melihat tadi. Alhamdulillah ya. Jadi Ustaz, macam bila kita ni memperkatakan mengenai dengan jauhi sikap ananiah ni, saya baru tahu kan ianya adalah mementingkan diri, boleh dikatakan ego, betul. sombong, dalam bahasa kita ni lah. Tapi adakah persoalannya adakah dalam diri kita ni? Kadang-kadang perkara ni kita ni dah mengetahui sama ada sikap ni ada arah diri kita ni. Jadi mungkin secara mukadimahnya terlebih dahululah. Mungkinlah kita ni dapat berkongsi sebenarnya ya. Insya-Allah memanglah memang kita ni pun mau tahulah dalam diri kita ni pun adakah kau ni selfish ni pentingkan diri sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teruja bersama di sini juga pada walaupun bulan lapas pun ada di sini juga. Okey. Pada pagi ini saya kita akan mengongsikan satu tajuk tazkirah iaitu jauhi sikap ananiah. Bukan nama sahabat saya Ajah Aniyah, tetapi ananiah. Jadinya ananiah ni ia merupakan salah satu perkataan dalam bahasa Arab sebenarnya. Sebab tu orang bila kita tanya macam jangan ananiah ni, apakah ananiah? Orang pun dah faham apa sebenarnya ananiah ni. Tapi rupa-rupanya ia dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Arab ni ana saya sebenarnya ataupun aku. Jadinya kalau melihat dalam sudut bahasa ana tu saya sebenarnya adalah kata ganti diri kita ni kan tu. Berupa kalau kita menggunakan berupa polite betul bersopan santun. Tapi pada satu sudut kalau kita ni melihat kepada akhlak, ia merupakan perkara yang negatif sebenarnya. Perkara negatif iaitu lebih kepada keakuan. Keakuan yang dalam bahasa kita ni maka secara bahasanya bahawa ananiah ni tadi saya. Dan ia bererti keakuan dan sifat lebih kepada bangga diri. Kemudian daripada sudut terminologi bahawa sifat ananiah ni lebih kalau mudah difahami ego. Egois kata ni. Yang mana ego ni ia adalah sifat mazmumah yang perlu kita ni kikis. Dia pernah dapat dikikis sepenuhnya, tapi perlu ada kawalan di sini ni. Bukan berkata sifat ananiah ni kita ni mungkin totally dan bagus, tetapi perlu ada di sini ni juga kerana tapi kalau ia di luar kawalan memanglah akan membawa kepada keburukan. Kenapa ia dilarang ataupun dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita ni pun faham bila pentingkan diri sendiri ni memang kita ni akan memikirkan orang lain. Sebabnya kita ni memikirkan kepentingan kita ni sahaja. Kepentingan kita ni kan melihat apa yang kita ni buat itu luruskah, salahkah, kita ni akan justify benda tu adalah lurus walaupun sebenarnya salah pada pandangan ataupun pada pandangan agama dan pun pandangan kita ni dan juga peraturan negara. Sebab tu sifat tadi juga ananiah ni yang merupakan sifat yang memang merosakkan kita ni punya perhubungan, bukan saja pada diri sendiri tetapi juga pada orang lain. Memanglah perkara ni perlu diberi perhatian. Semua orang ada. Semua orang ada. Tadi macam Atul tanya, apakah kita ni memiliki sifat ananiah? Yes, memang saya akui saya pun memang ada ananiah je, ada pada keadaan-keadaannya. Tapi kita ni kadang-kadang indah menyedari bahawa apa yang kita ni buat itu sebenarnya
ananiyah. Tapi ada yang orang mengamalkan ananiyah itu mungkin pada keadaan anani, ada yang keadaan anani. Tapi ada juga orang ananiyah ataupun egois pada sepanjang masa. Sebab apa? Ia termasuk dalam akhlak. Jadinya akhlak ini adalah akhlak mazmumah, akhlak yang dikeji, dicela. Apabila sudah dicela, memanglah indah bagus untuk dipraktikkan. Nah, kita ni boleh melihat dalam Al-Quran banyak banyak contoh sudah diberitahu kepada kita ini. Salah satunya contohnya adalah bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam pada mula penciptaan dan juga iblis. Apabila diperintahkan iblis ini untuk sujud kepada Nabi Adam, maka di sana tu ia sudah ada ananiyahnya. Ianya aku lebih baiknya daripada kedianya. Aku perkataan aku tu di sana tu tak menunjukkan ada kebanggaan. Tapi kata ni kadang-kadang dalam perbualan harian kita ni menggunakan aku je tak. Sebab tu kadang-kadang macam aku cuma ni jua. Tapi sebenarnya di sana tu ada sedah ketarikan unsur-unsur menuju kepada ananiyah walaupun sebenarnya tanpa disedari. Sebab tu kalau melihat macam mana dialog iblis satu, aku lebih baik daripada ia. Aku kena ciptakan dari mana? Aku kena ciptakan daripada api. Sedangkan ia daripada tanah kan. Sebab itu apabila di sana tu, bila ia sudah membandingkan dirinya dengan Nabi Adam itu, di sana kita ni melihat ada sudah keegoan iblis satu untuk kan merasakan iaitu ada di tahap rendah daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu ciri-ciri orang-orang yang ananiyah ni dapat kita ni lihatlah di sana tu, salah satunya adalah degil, keras kepala, degil. Apabila dinasihati, indah mau tetap je dengan pendapatnya. Walhal tani tahu, ia tahu pendapatnya tu sebenarnya adalah indah tepat, indah betul. Kadang-kadang dia kata ni menegakkan benang yang basah. Indah. Ani kalau dialog kita ni kan berkeras. Kemudian capat emosi, senyum bibi ni kan toh dah pulang saya mengatakan, tapi semua orang lah bini-bini emosi. Tapi sebenarnya setiap manusia ni ada emosinya. Kalau ia indah ada pengawalan, memanglah ia akan cepat marah toh. Kemudian memberontak dia. Sebab apa? Ia merasakan ia yang terbaik. Tetapi apabila orang indah memuji ia ataupun orang indah menggunakan pendapatnya, ada menggunakan pendapat orang lain, ia akan mula memberontak. Kemudian ia kita ni minta perhatian. Minta perhatian. Inilah di antara ciri-ciri mereka yang ada sifat ananiyah ni. Sebab ananiyah ni ia merosakkan hubungan kita ni dengan sama-sama manusia. Ia akan melihat kebajikan macam saya. Mungkin saya akan melihat kebajikan Intan, melihat kebajikan Atul. Saya hanya melihat kepentingan saya saja sehingga sanggup melakukan sesuatu yang boleh mengorbankan kebajikan Intan dan Atul. Inilah orang yang mengamalkan sifat ananiyah ni. Kenapa dilarang sama sekali dalam tani punya pergaulan aktiviti harian. Sebab apa? Ia bukan saja menimpa pada orang-orang tertentu, hatta kanak-kanak pun walaupun kanak-kanak itu ia belum faham, tetapi kita ni perlu beri pendidikan pada awal-awal lah. Sebab apa? Kadang-kadang kanak-kanak ia membentakkan macam aku muat ni, aku muat tu, ia muat tu. Kadang-kadang di beradia ni kadang-kadang ada yang terpaksa mengalah, ada yang terpaksa penyekitan itu dalam adik-beradik itu ada sentiasa yang selalu menonjol lah di sana tu. Mungkin inilah dapat kita ni kongsikan tentang ananiyah ni. Ia adalah sifat pentingkan diri dan juga indah peduli akan kebajikan orang-orang di sekelilingnya tu. Alhamdulillah ya. Jadi kita telah mengetahui ada mana sikap ananiyah ini, iaitu sikap pentingkan diri sendiri ini ada di antara akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Jadi Ustazah telah berkongsi kepada kita ya. Jadi Ustazah, memang betul ya kalau kita ni sebagai manusia pun kita ni kadang-kadang tanpa sedari kita pun memiliki ya sikap ananiyah ini. Jadi macam mana untuk kita ni menjauhi ya, menghindari daripada kita ni ya ada sikap ananiyah ini.
Silakan Ustaz. Terima kasih. Okey. Jika kita ni mengetahui bahawa ananiah ni adalah akhlak. Jadinya akhlak ini yang merupakan perkara yang sangat penting dalam setiap kehidupan. Sebab apa kejayaan seseorang ataupun kejayaan negara tu tertakluk kepada akhlak juga kan. Apabila negara tu maju, memanglah akhlak anak bangsanya tu memang berakhlak. Tapi negara yang mundur akan anak bangsa yang mundur akhlaknya akan menyebabkan negara itu mundur. Nah, tadi Intan bertanya macam mana kita ni kan mengawal kita ni punya sikap ananiah ni sifat ananiah ni. Sebagaimana yang dikatakan sifat ananiah ni ataupun ego ni sebenarnya merupakan salah satu sifat yang ada pada manusia tu. Memang kita ni dah dapat buang tetapi kita ni boleh mengendalikannya. Nah, jadinya di sini ni salah satunya adalah mengapa kita ni tu disuruh mendirikan solat. Solat itu kan sebab apa dalam solat itu ada rukun-rukunnya. Kita ni berdiri tegak, kita ni sujud dan kita ni rukuk dan kita ni sujud. Artinya bila sujud kita ni kan merendahkan badan kita ni mencium tanah itu kan. Artinya di sana tu kita ni ada rasa tawaduk, rasa kehambaan. Sebab apa yang kita ni rendah diri di sana tu mendidik kita ni bahawa kita ni pun punya peranan pun di bumi ini bukan sahaja sebagai khalifah tetapi juga sebagai seorang hamba. Artinya kita ni merasakan daripada awal kita ni lahir sehinggalah kita ni meninggal tu mana ada kita ni one man show ada buat seorang-seorang. Tapi kita ni adalah bekerjasama. Artinya bila bekerjasama sama-sama saling mengutamakan di antara satu dengan yang lain sebenarnya. Kemudian yang kedua mengajar kita ni bersabar. Kemudian yang ketiga banyakkan bersabarlah di sini ya. Toleransi kalau suami isteri kan mana dapat menang ia saja menang mesti kita ni ada toleransi kan. Kemudian belajar untuk di-reject. Bukan dalam percintaan saja di-reject kan ya. Belajar kita ni tu menerima kegagalan sebenarnya. Sebab apa gagal bukan sekali gagal tapi ada lagi pada yang akan datang itu kita ni akan berjaya. Sebab apa ananiah ni yang dia dapat melihat orang lebih berjaya daripada dirinya di sana tu. Kemudian kita ni dalam bukan saja sembahyang tapi ibadah ibadah puasa tu pun sebenarnya mengajar kita ni untuk mengawal ananiah kita ni tu. Sebab apa dalam puasa kita ni memikirkan orang kan tu, memikirkan bersedekah, membantu orang. Sebab apa kita ni nak memikirkan diri sendiri. Macam jalan raya bah. Memang pelang semua orang kan mau balik cepat nampak setengah tu. Semua kan mau cepat. Tapi toleransilah di dalam di jalan raya tu agar semua orang selamat sampai ke destinasinya. Tapi bila kita ni mementingkan diri sendiri kan mau cepat sehingga melanggar peraturan-peraturan yang ada di jalan raya bukan sahaja membahayakan diri kita ni tetapi membahayakan orang-orang yang kita ni bawa di dalam kereta tu juga. Dan ibadah haji pun salah satu juga cara kita ni menundukkan ego kita ni. Sebab apa bila haji itu bila menunaikan haji pada kan ini musim haji bukan yang kita ni bawa itu kita ni punya apa yang kita ni bawa ada di negara kita ni, yang kita ni bawa adalah rasa kehambaan kita ni yang kita ni tanggalkan pakaian-pakaian itu diganti dengan pakaian-pakaian ihram. Samalah yang akan tadi bawa di alam kubur kan pakaian kita ni mana ada yang di kuburan tu pakaian yang mahal-mahal, semua sama sahaja sebenarnya. Sebab tu dengan mengingati kita ni tu siapa, menyedari apa peranan kita ni tu maka akan berusahalah menundukkan rasa ego kita ni tu supaya kita ni tu indah memandang orang ni dengan pandangan yang merendahkan. Betul. Sebab itu kerana itulah kita ni perlu mendidiklah diri kita ni juga dan juga anak-anak kita ni
agar sentiasa dengan membantu orang. Walaupun sedikit kan di sana sudah hatu kita ni prihatin di antara satu dengan yang lain. Lihat macam mana orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Kan orang Muhajirin daripada Mekah apabila berhijrah sehelai sepinggang hanya membawa harta lah. Tapi apabila sampai di Madinah, Intan dan Atul, orang-orang Ansar ni walaupun lama tinggal di sana tapi berlapang dada menerima orang-orang Muhajirin ini dengan hati yang terbuka, sehingga ada sebahagian daripada mereka ni mengoffer lagi, aku ada harta, kau mau? Kalau kau tadi berfikir kan itu jual, kan menyerahkan harta yang banyak itu kepada orang yang memerlukan itu, indah kita ni jumpalah, mungkin ada tapi indah nampak. Sebab itu dengan kita ni bersedekah, dengan kita ni sentiasa menghulur bantuan itu mengajar kita ni agar sentiasa mengutamakan orang lain. Jadi itulah bila kita ni bercakap mengenai dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, jauhi sikap ananiah, itu mementingkan diri sendiri. Banyak yang terkandung di dalam tajuk yang kita kongsikan pada hari ini. Mungkin Ustazah, kita ni kadang-kadang terlepas pandang dalam rutin harian kita. Seperti yang Ustazah katakan tadi, kalau kita ni menyambut pun aku. Macam kadang-kadang dalam perbualan kita ni ada yang menggunakan ganti nama tu nama sendiri, ada yang katanya saya, lain lagi kalau yang cakap orang potehnya me, you, I. Tapi kan kalau me. Jadi macam kita ni ada yang mempunyai puak-puaknya yang tersendiri kalau menggantikan nama tu aku katanya. Jadi adakah bila dicantumkan dengan ayat itu jadi akan menjadi satu ayat yang agak itulah seperti yang dikatakan mementingkan diri. Sebab tadi kena fahamlah sebenarnya ananiah ni macam mana kan, apabila ia aku tu apabila ia menjurus kepada kebanggaan, indah Allah kan tu yang kata ni, macam kalau berceritalah anakku cuma ni Sintan pun nyambut dia, anakku pun cuma tu jua lagi kan. Artinya di sana tu ada sudah unsur-unsur di sana tu. Sebab tu ananiah ni kalau kita ni indah jaga benda-benda, kalau kita ni indah kawal, ia akan menjurus kepada sifat sombong kan. Ananiah ni satu indung, kemudian bila anda dikawal ia akan berpecah kepada sombong, takabur, kemudian ujub, kemudian bila anda dapat ia akan pecah lagi kepada iri hati, dengki di sana tu. Sebab tu apabila sudah ada di sana tu unsur-unsur ke sana tu, kita ni kena berhati-hati, berawas-awas. Kalau penggunaan biasa aku tu, saya pun menggunakan aku kalau bercerita, tapi jangan sampai ketanya tu mengorbankan kebajikan orang, sampai ketanya tu indah lagi melihat orang ini perlu ada kepentingan ataupun indah. Contohlah kalau ketanya naik sampan terlibat, naik sampan kan tu satu saja muatnya memang saya tolak kalilah kalau orang ananiah memang si Intan dengan atau akan dapat selamat. Sebab apa? Kapal yang ada pun muat satu, saya terkali dulu yang akan naik. Atau di sana tu kita ni berebut-rebutkan sehingga anda melihat kebajikan orang itu. Itulah yang kita ni kan kena fikirkanlah, bagaimana menghindari diri kita ni itu. Sebab ananiah ni boleh menyebabkan kita ni itu orang yang rugi di alam semasa di penghisaban mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanpa kita sedar sebenarnya. Dan topik ini sangat-sangat menarik dan juga ia menjurus kepecahan-pecahan yang ada. Dan oleh kerana masa kita ni kurang mengizinkan untuk kita meneruskan tazkirah pada hari ini, tapi ia sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Itu daripada segi percakapan yang tanpa kita sedari. Lain lagi kalau katanya perbuatannya Mas bercakap tapi aku katanya tapi itu adakah sama juga mementingkan diri atau macam mana tu Ustaz? Kalau daripadanya pakaian kita memijarum macam cincin yang banyak itu sebenarnya daripada dirinya. Artinya yang kita ni kalau bana-bana tadi kan kita ni mengorbankan kebajikan orang, indah memikir. Tapi di sana tu ada sifat sombong di sana tu. Sifat sombong ni salah satu sifat yang datang daripada yang dilihatkan oleh tadi kan contoh iblis.
Ia merasa ia lebih hebat daripada Nabi Adam. Jadinya di sana tu pecahannya ia menjadi orang yang takabur. Sedangkan ia melihat yang mencipta Nabi Adam itu siapa. Sama macam kita ni. Kita ni beroleh mampu bergaya, mampu menggunakan barang-barang yang ada label, tapi datangnya rezeki itu daripada Allah. Siapa. Sebab tu apabila kita ni tu memanglah kemampuan seorang-seorang kan ya boleh tu, tapi jangan lupa di saat kita ni berkemampuan tu kita ni bantu juga orang-orang yang membantu. Itu kelebihan orang yang mempunyai kemampuan di sana tu. Sebab tu kita ni kena hati-hati kalau orang sombongan ni ia merendah-rendahkan kemampuan orang. Apa ni memakai barang cemannya ni. Aku kalau barang ceman ini nemain. Nemain di sana sudah ada unsur-unsur ya sombong di sana tu. Walhal apa yang ia miliki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya tu. Sebab tu kita ni berbagi-bagi rezeki. Masya-Allah ya, itu satu peringatan ya untuk kita ni saling mengingati apa yang kita ni miliki ketika ini ataupun saat ini adalah datangnya daripada Allah SWT. Dan alhamdulillah ya, itu dia baru saja kita ikuti bersama satu tazkirah itu mengenai dengan jauhi sikap ananiyah, iaitu sikap pentingkan diri sendiri, iaitu satu akhlak yang tercela yang perlu kita ni hindari ya. Apapun Ustazah, masa tidak pun tidak mengizinkan kita. Apapun terima kasih kepada Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu penolong pegawai perkembangan agama, kerana telah pun menjelaskan kepada kita mengenai dengan jauhi sikap ananiyah. Ini baru jadi percakapan ya, bukan dari tindakan dan sebagainya. Kalau mungkin dari segi tindakan mungkin lebih banyak lagi akan dikongsikan ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.